fokus kepada bahagian tertentu. Okay. Okay, para pelajar. So, bab 6 Bab 6. Bab 6 ialah tajuk dia cabaran selepas pembukaan Malaysia. Kita dah lihat ada 5 tajuk Sekejap. Dokumen yang sedang kamu lihat dalam share screen ini, kamu boleh dapatkan di dalam grup Jadi Cikgu Naim telah pun buat naik. Okay. Jadi kita akan bincang jawapannya sekarang. Okay, sekejap. Saya review dokumen sekejap. Jom kita review apa yang berlaku dalam sepanjang bab 5. Bab 6. Minta maaf, bab 6. Okay, ni dia. Okay, peta konsep So nampak kat sini. So, cabaran dalaman Malaysia. So, cabaran pertama ialah cabaran dalaman, yang mana awak kena tahu dekat Sarawak dengan Sabah ada masalah ekonomi, bangunan. Lepas tu dekat Sarawak ada masalah politik, dan seterusnya yang melibatkan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung. Ini 3S ni. Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung. Okay, yang mana cabaran perpaduan tahu. Okay, macam mana nak rapatkan orang Semenanjung dengan orang Sabah Sarawak. Okay, perpaduan kaum di situ Ya, maaf Pelajar tu sambung. Okay, so itu cabaran pertama yang awak kena tahu 3 cabaran. 3 cabaran. Okay, seterusnya pemisahan Singapura daripada Malaysia adalah cabaran kedua. Yang ini adalah faktor. Okay, semua ni adalah faktor. So kita ada 3 faktor Kita ada 3 faktor. So ni faktor Pertama, ada masalah politik yang berlaku. Masalah politik yang berlaku di antara negeri Singapura dan juga kerajaan persekutuan. Seperti tak cukup tak puas hati dengan bilangan jumlah kerusi parlimen okay. Dan juga masalah ekonomi, pengalihan sumber ekonomi yang komplain
tak setara. Okay, yang mana Semenanjung atau Sabah Sarawak dapat lebih daripada Singapura. Dan masalah perkauman antara kaum Cina Singapura, okay, di sana yang majoriti okay. So ada isu masalah perkauman kat sini, tengok nanti. Okay, so jom kita pada ketiga. So itu dua cabaran. Seterusnya cabaran ketiga menangani ancaman komunis. Okay, so menangani ancaman komunis ni, yes, ini pertama. Okay, keselamatan di Sarawak. Aku kena ingat tu. Okay. Lepas tu kita ada nota kedua. Okay, lepas kita ada keselamatan di Semenanjung. Okay. So yang mana saya rasa dua nota, nombor 3 ni saya sendiri hari tu lama dengan awak. Okay, termasuk yang ketiga adalah usaha mengatasi. Okay, dan diorang guna dua cara, iaitu coin dan juga perjanjian sepadan. Okay, ini cara macam mana orang atasi. Kita ada buat perjanjian sepadan dengan Thailand. Dengan Thailand kita tutup sepadan semua Thailand berarti sama. Okay, so kat sini dari segi keselamatan Sarawak, dari segi perang saraf, mereka ada buat beberapa beberapa cara macam mana, iaitu operasi yang pindahkan orang-orang penduduk semua. Lepas tu operasi ketenteraan, macam-macam nama ketenteraan, yang mana ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 macam tu. Dan orang ada buat raskom semua kan. Okay, itu ketenteraan. Yang perang saraf ni pun ada juga nama operasi apa, macam operasi hammer, operasi apa semua kan. Okay, so banyak nama operasi kat sini so kena ingat kat sini tau. Okay, so kalau keselamatan kat Semenanjung ni ada peristiwa ketua polis negara kena bunuh kan, tunggu negara kena bom. Okay, ini ancaman ketiga. Okay, ini adalah cabaran Malaysia yang ketiga. Selain daripada isu Singapura dan juga isu Sabah Sarawak yang ada masalah. Okay, okay. Seterusnya, kita ada isu cabaran keempat, iaitu pembangunan ekonomi. Okay, so ini yang ketara ni, isu ni. Ini masalah kita ni. 1, 2, 3, 4. So ini adalah isu pembangunan ekonomi kita. Jadi kenapa disebabkan 4 benda ni, so kerajaan buat 2 projek ni. Ya. Kerajaan buat 2 projek ni. Ni rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Okay. Dan dipanggil sebagai rancangan Malaysia pertama. So ada detail dia. So kena tengok apa dalam rancangan Malaysia pertama tu. Yang mana fokusnya memang untuk ekonomi pembangunan luar bandar. Okay. Okay. So ini melibatkan keseluruhan, termasuk Semenanjung dan juga Sabah Sarawak lah. Okay. Yang 5 tahun Malaysia ni sebelum ini sebenarnya dah bermula dia nak tunjuk pengenalan bahawa rancangan Malaysia pertama ni sebenarnya dah bermula sebelum Malaysia dibentuk lagi. Sebelum Sabah Sarawak dengan Singapura join, rancangan pembangunan 5 tahun dah mula dah sebelum kita merdeka lagi sebenarnya. Okay, so bila Sabah Sarawak dengan Singapura join, berubah nama kepada rancangan Malaysia pertama. Ni saya revise balik supaya korang jangan lupa supaya korang nampak ni buat nama tu dah lama kan. Dalam minggu lepas exam apa semua kan. Okay. So dan rancangan apa tu cabaran terakhir. Okay. Cabaran yang pertama tadi cabaran dalaman, situasi Borneo, yang kedua pasal Singapura keluar, yang ketiga pasal komunis ganggu Sarawak, ganggu Semenanjung, okey. Yang keempat pasal ekonomi, masalah macam-macam, ada 4 isu ni. Okey. Dan yang kelima, okey, sedang kita dah berjaya atasi komunis, sedang membangun, kita buat projek macam-macam. Okay, sedang kita dah berjaya selesaikan masalah Singapura dah berjaya berpisah. Kan? Okay, sedang kita cuba nak selesaikan masalah Sabah Sarawak ni. Kan? Tiba-tiba di hujung tahun 69. Bukan di hujung di hujung era pemerintahan di bawah Tunku Abdul Rahman tahun 69. Okay, pilihan raya umum ketiga ni kau nampak gambar ni gambar. Nampak tu tunggang terbalik tu, nampak tu motor meletup tu. Ya, boleh bayangkan So ada rusuhan kaum, ada faktor dia.
Okay, dan juga apa tindakan cara penyelesaian nak selesaikan masalah urusan kaum ni. Darurat, Margeran dan Raja-Raja Melayu. Okay, para pelajar, so saya dah revise dalam lebih kurang dalam 10 minit ni apa yang berlaku overall dalam bab 6. Ingat, sejarah is all about understand. You know what happened in the whole chapter, you know the flow, you know what happened in general for each topic. Kamu tahu apa yang berlaku secara umum dalam satu topik, dah cukup untuk memberi kamu gambaran secara menyeluruh apa yang berlaku dalam bab. Itu yang maksud dikatakan faham. Okay, kalau nak kata nak ingat, mana ada lagi, kita mana nampak detail kat sini kan, tak nampak detail apa yang berlaku, kita tak nampak. Yang penting faham dulu. Daripada faham itulah yang kamu akan, bila nampak soalan, kamu akan cuba cari apa jawapannya. Kamu akan dapat lebih detail. Okay, so dari sebelum hafal, faham dulu, baru hafal. Okay, bila faham, mudah nak hafal. Itu yang paling penting. Okay, jom kita So manakah saya nak kejar hari ini latihan bab 6 ya. Jadi saya nak akan skip latihan satu topik. Kenapa ini 6.1 6.1. So ada latihan dia dia akan sentuh cabaran dalaman yang pertama, yang kedua, okey. Lepas tu yang ketiga. Okey. Dan kamu tahu sebenarnya kalau tengok sini, saya lupa tengok kat sini. Pembangunan sosioekonomi ada pecah pada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Tengok apa dia. Okey, ni. Okay. So, disebabkan cabaran tersebut, ada 3 usaha. Ada 3 usaha. Ada 3 usaha. Okay, yang dibuat. Ni 3 usaha dia. So, saya skip. Ni 3 usaha dia. Lepas tu ada cerita pasal cabaran politik Sarawak. Okay, ni latihan dia. Saya akan skip. Okay, nanti lepas dah habis, saya akan bagi skema jawapan. So, kamu boleh simak. Okay, dan lepas tu dah cabaran ketiga padang kaum. Okay, padang kaum. Okay, jadi saya dah skip 6.1, kita pergi 6.2. Okay, 6.2 cerita pasal pemisahan Singapura. Okay, so kat sini dia fokus kepada faktor pemisahan Singapura. So, politik, ekonomi, masalah perkauman. Okay, di sini kamu isi dah nanti. Okay, tengok skema jawapan atau kamu tengok buku teks apa semua. Yang bagus latihan kamu semua dah ada. Tadi rujuk saja. Okay. Yang bestnya satu lagi kat sini ada rentetan peristiwa. Maksudnya disebabkan faktor ni, tajuk seterusnya macam mana proses dia step by step akhirnya Singapura diisytiharkan secara rasmi berpisah ataupun terkeluar dari Malaysia. Ini dia flow cerita dia. So kamu isi lah nanti ya. Tengok buku teks. Okay, ada buku teks ni. Okay, so kita dah skip 6.2, kita masuk 6.3. Okay, nampak? Okay. Saya nak buat isi dengan kamu ni. Kita akan buat isi lagi ni. Buat struktur dengan isi ya. Sebab ada soalan kebat lagi apa semua. Kalau kita bincang satu, kita ada 5 satu topik ni. Saya tak nampak saja. Saya tak nak buang masa. Okay. So, 6.3. Menangani ancaman komunis. Okay. Okay, yang ni besar. Sebab kita ada berapa tadi? Ada berapa tu Kita ada cerita pertama, komunis ganggu Sarawak. Cerita kedua, komunis ganggu Semenanjung. Cerita ketiga pasal apa langkah nak counter attack balik. Nak serang balas. Nak selesaikan masalah. Bila komunis dah ganggu besar-besaran ni, kita nak berdiam diri je kan. Okay, so, ada tiga cerita besar di bawah 6.3 ni. So, kita akan tengok satu-satu. So, yang pertama kita akan lihat komunis ganggu Sarawak. Okay. Komunis ganggu Sarawak. Okay. So, pertama dia ada cakap pasal bentuk ancaman. Bentuk ancaman. So, ini gerakan politik, diganggu bersenjata. Ini saya rasa korang akan ingat balik ni. Ya, komunis, dia ganggu Sarawak apa dia? Dia melalui gerakan politik dia brainwash ataupun dia cuba tarik fahaman ataupun pendirian orang-orang Sarawak supaya ke arah fahaman ideologi komunis. Saya pernah highlight korang itu pasal Paraku ni. Awak kena ingat PKU dan juga Paraku dan juga
PJRS. Ini semua kena ingat ni. 3 istilah ni ya. Jadi bagus latihan ni, dia refresh awak balik. So, awak tengok nanti apa jawapan dia, awak isi. Tengok kat teks. Ya, ataupun nota ni ya. Nota yang saya pernah bagi hari tu. Ni. Mana para kuar itu. Ni. Menggunakan politik ya, kita ada PPKU, para kuar dan PJRS. So, nota kat sini ada ya. Okay. So, kalau tengok buku teks ni, nampak macam kan tak ada cari boleh je kan. Tapi itulah keselesaian awak. Awak nak rujuk buku teks ikut. Nak rujuk nota yang macam-macam nota kan. Yang saya bagi hari tu. Okay. Ini ada kan. Okay. Okay. So, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay. Jadi, bila ada ancaman kat Sarawak. Okay. Ancaman pertama gerakan politik, ancaman kedua gerakan bersenjata, serangan bersenjata. So kat sini kamu tengok dia apa jawapan dia, tengok nanti. Okay, seterusnya, bila ada ancaman, apa yang kita buat? Apa yang kerajaan Persekutuan Bantu Sarawak macam mana? So iaitu ada 2 cara. Ini cara pertama, perang saraf, dan cara kedua, operasi ketenteraan. Kenapa? Ada operasi ni. So senang, bila susun A, B, C, D, H ni, kamu isi saja. Saya rasa ini sangat membantu kamu. Sangat membantu kamu. Okay. Students, betul kan tadi saya kata pasal kefahaman. So, 63 ni kamu kena faham bahawa cerita pertama pasal Sarawak kena serang komunis. So, Sarawak kena serang komunis, apa bentuk serangan dia? Dari segi ideologi politik, fahaman dan juga dari segi senjata. Okay. Bila dah kena 2 cara attack ni, kerajaan takkan nak diam diri. Kerajaan pun buat counter attack. So, counter attack kerajaan pertama apa dia? Kita buat perang. Okay. So, ada beberapa cara perang saraf. Di sinilah kamu akan fokus dengan hafal. Bila hafalan kamu tu kamu akan faham. Okay. So, dia kena follow cerita. Sejarah ni kalau nak mudah hafal, kamu follow cerita. Okay. So, seterusnya operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan. Selain daripada perang saraf. Perang saraf ni, dia nak brainwash balik. Dia nak counter attack balik gerakan politik. Okay. Yang mana kebanyakan mungkin orang Cina di Sarawak dah mula berfahaman ke arah menyokong fahaman ideologi komunis. Kan? Jadi nak pisahkan supaya mereka tak terus pengaruh dengan komunis, kita asingkan mereka. Kita buat macam-macam. Kawasan hitam, putih, tawara, benda semua. Kita gunakan cara halus. Kita tak gunakan cara agresif. Tapi pada masa yang sama, bila ada serangan bersenjata ataupun untuk mengelakkan daripada serangan bersenjata ataupun untuk terus cantas masalah komunis ni, kita kena buat guna tentera supaya masalah dapat diselesaikan secara menyeluruh. Okay. So kamu tengok operasi macam-macam. So ini ada RASCOM, Rajang Area Security Command, apa benda ni? RASCOM ni. Di bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Terus cantik dia susun. Okay. Kalau tengok dalam buku teks, ini ada. Kita pernah tengok kan. Ni dia. Ini operasi Hammer lah. Ni dia, tarikh tersebut. Dalam buku teks kan. So yang ni dalam soalan, disusun ringkas macam ni saja. Okay. So yang penting dalam soalan dalam exam nanti, dia tak akan tanya tahun ni. Tahun ni, kalau kamu tak ingat, is okay. Yang penting, step by step ni, adakah perlu ingat semua terpulang? Okay. Kalau lah keluar operasi ketenteraan ni, kalau keluar 8 markah, saya tak pasti adakah kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang 8 pun sini. Kalau kamu rasa macam berat nak ingat 8, kamu ingat 4 pun jadilah. Yang penting 4 tu kamu susun ikut step. Maksudnya, mula-mula yang pertama, maksudnya yang ketiga, maksudnya yang kelima, maksudnya yang ketujuh. Macam tu. Ulang ataupun ambil 4 pertama, ataupun ambil 4 terakhir pun boleh. Ulang Itu maksud saya macam mana taktik nak hafal. Apabila dah faham. Takut lupa kan? Ada orang kata, cikgu, kalau dah faham boleh lupa ke? Tak. Kamu berlambat nak belajar ni. Kamu takkan lupa. Kamu takkan lupa dia punya flow cerita. Kamu takkan lupa dia punya tajuk besar dia. Tapi detail dia kamu tak sure.
So di situ perlukan hafalan. Macam mana nak mantap hafalan? Latihan lah. Jadi antara cara yang paling cepat nak pastikan kamu mudah ingat latihan apa dia? ABC. Buatlah banyak-banyak ABC. Tengok nak tahu dah apa sih. Tengok nak tahu dah apa sih. Okay. Okay. Jom. So kita akan pergi pada seterusnya. Itu pada situasi di mana? Itu situasi di Sarawak. Okay. Sekarang kita lihat situasi di mana? Ini di Semenanjung. Semenanjung, Malaysia. Okay, ini situasi di Semenanjung Malaysia kan? Iya ke? Yalah, sebab ini Teguh Negara. Hanya orang awam. So, kita tahu ada dua peristiwa. Betul kan? Pertama, pertama orang awam kena bunuh. Yang kedua pasal ketua polis negara kena bunuh. Tapi kat sini ada 4 tarikh. Ada 4 tarikh kita tengok apa benda. Nampak tak? Latihan ini dah highlight pada awak kena peka. Ada 4 tarikh kat situ. Okay. So, nampak sini Yang korang tengok ni, so yang korang tengok yang warna A ni, warna kotak warna biru ni, so nampak lah ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 tapi kalau kita dalam buku latihan awak, dalam soalan ni, dah nampak ada 4 kotak. Anggota keselamatan dan orang awam. Sebenarnya ada berapa ni? Tengok sini. Okay. So kat sini ada 3 tarikh, ada 4 tarikh. So maksudnya ada 4 tarikh sebenarnya. Sebetul lah tarikh ada 4. So adakah perlu ingat tarikh? It's okay, tak payah. Bagi saya yang penting tu peristiwa. Okay, peristiwa ni. So maksudnya ada 3 peristiwa berkaitan dengan pembunuhan polis. Ada 1 peristiwa berkaitan dengan pembunuhan orang awam. Okay, okay. Boleh Okay. Selain daripada itu, selain daripada pembunuhan, ancaman keselamatan juga ada sentuh pasal kemudahan awam juga turut dimusnahkan. So kamu kena ingat agak sini So penting bila kita buat latihan, tengok jawapan, scroll, jangan cari jawapannya tak. Faham kan? Okay, so tadi kat sini ada. So nanti kamu isi kamu isi. Saya teruskan ni. Okay. Wow, ada video 11. Para pelajar, korang boleh apa nama benda ni? Apa nama QR scan. Scan QR code lah. Okay, scan QR code ni. Tengoklah video pasal Tugu Negara kita kena bom. Menarik Saya rasa buku test ada kot video ni. Tak ada. Buku test tak ada cerita, tak ada pasal QR code untuk detail apa yang berlaku masa pengeboman Tugu Negara. Yang detailnya hanyalah pasal pekerja Jabatan Kerja Raya kena serangan komunis. Ini ada detail ni. Okay. QR code ni sekadar nak orang panggil cerita-cerita ekstra kan, supaya seronok sikit kan. Okay. So, tapi dalam latihan korang ada ada video Okay. Utusan Malaysia wow. So ada nota kat sini. Okay. Okay. So reaksi rakyat okay. So kat sini ada kaitan dengan usaha. Saya nampak ada pasal coin. Okay. Ada pasal usaha, lepas tu kerjasama sepadan. Okay. Kita ada kerjasama kerajaan. Okay. So dia dah masuk dekat bahagian terakhir 6.3 iaitu usaha nak menangani komunis. Okay. Usaha nak menangani komunis. Ini dia. So kita ada 2 strategi, 2 langkah, coin dan juga perjanjian sepadan. Semua orang buat. Semua orang bersama. Semua orang bersatu hati semua orang buat agenda sokong kerajaan untuk lawan komunis. Ini coin. Counter insurgency Okay. So kita boleh patah balik dalam buku teks kita, tengok ada apa tak. So ini dia coin. Okay. Jujur para pelajar. Kejap kenapa sangkut ni dekat handphone saya? Dalam laptop. Okay.
So jujur Pak Fajar, saya kalau sebagai saja, okay, your internet connection is unstable. Uh, Yang dengar tak saya cakap? Dia bila unstable ni mula orang dengar saya sangkut-sangkut. Kalau awak saya sangkut-sangkut, beritahu tulis ataupun awak cakap, cikgu sangkut. Cakap. Supaya saya dengar sikit. Okey. Okey, kita sambung. Okey. Kamu tengok saya kan ada beberapa kelemahan buku teks. Contohnya macam ni. Saya jujur sebagai seorang, kalau saya student, saya tengok usaha mengatasi ni, bla nombor satu, bla bla, memang tak baca. Saya tak minat. Dia terlalu kita panggil written sangat ataupun bertulis sangat. Jadi sebab saya ni adalah orang yang jenis suka nampak terus nampak. Okay. Jadi saya rasa mungkin kamu pun ada yang macam tu. Jadi saya suka tengok yang macam ni. Ni. Terus nampak apa benda. Okay, apa benda. So nampaklah sikit kan kotak-kotak ni kan. Okay. Macam tu. Pun dalam bentuk nota lain ke kan. Okay. Jadi itu saya share dengan kamu bahan macam ni. Okay. So itu untuk jawapan untuk sinilah. Okay. So jangan lupa ada perjanjian hak yai. Para pelajar. So penting bila kamu buat latihan, sekali latihan ada highlight pasal lupa dalam kita punya usaha nak counter attack komunis ni, kita ada buat perjanjian hak yai. Hak yai ni kalau kamu tahu dia adalah nama bandar dekat Thailand. Hak yai orang panggil lah. Ada dalam bandar salah satu negeri agaknya kat Thailand hak yai. So tengok apa benda perjanjian tu. Bila kata perjanjian, para pelajar, kalau kamu bijak, kalau kamu betul-betul antara cara terbaik kan. Saya pernah cakap benda tu tapi saya lupa nak buat kamu. Saya lupa je. Kamu akan senaraikan semua istilah yang pelik-pelik yang first time kamu dengar dan kamu rasa kalau kamu tak tulis kamu akan lupa pada setiap bab. Sebab 6 ni, kamu akan tulis paraku, PKU, istilah pelik-pelik. Nama orang jangan. Nama orang mungkin banyak sangat nanti kan. Ini istilah pelik-pelik. Okey, kalau apa tu? Raskom. Benda lagi nama pelik-pelik kan. Kamu akan senaraikan semua istilah-istilah tu untuk setiap bab. Okay. Kalau boleh, kalau rajin lagi pecahkan pada setiap satu topik. Kan? Okay. Tak apa, dia biar dia sekadar word je. Dia punya maksud tak payah tulis. Jadi kalau untuk mudahkan lagi, dekat setiap perkataan tu, kamu tulis muka surat buku teks. Kalau kamu dah lupa nanti, bila kamu nak ulang kaji, perkataan ni cerita pasal apa? Ada buku surat buku teks. So kamu terus buka. Ini pasal ni, baru ingat. Apa maksud baru ingat? Kamu pernah belajar. Tapi kamu terlupa. Okay. Okay? Okay. Itu antara kaedah yang saya buat dulu tau. Itu antara benda yang saya buat dulu masa sekolah. Aku lupa kan. Sudah banyak. Tapi zaman saya tu tak adalah. Zaman KBSM, aku tak selama. Tak adalah istilah sebanyak zaman korang. Lagipun masa subjek syllabus form 4 dia banyak istilah. Form 4 tak banyak sangat. Okey, 6.4, isu pembangunan dan ekonomi. Okey, dah 9.30 dah. Okay, nanti habis 65 kita akan masuk objektif, kita akan jawab sama-sama struktur dengan esei. Okey, dengan soalan kebat semua. Okey, so kita dah habis cerita pasal komunis. Okey, cabaran ketiga. Cabaran pertama pasal masalah ekonomi dekat Sabah Sarawak pembangunan. Cabaran kedua masalah Singapura berpisah. Okay, cabaran ketiga masalah komunis kacau negara kita lepas Malaysia dikuburkan. Dan sekarang cabaran keempat, kita nak settlekan macam mana kita nak bangunkan negara kita ni. Ini Malaysia is like a baby, a newborn baby. Negara yang baru lahir. We actually a baby, kita boleh kata toddler lah. Nak kata toddler tak boleh juga macam baby yang baru setahun jagung panggil kan. Okay. Budak mentah yang baru je tak survive belajar bertatih di dunia nyata yang mengenali dunia antarabangsa. Okay, tiba-tiba datang lagi satu adik baru. Sabah Sarawak. Okay? Jadi sebagai abang lu nak jaga adik-adik, nak jaga Sabah Sarawak, nak bertatih di dunia yang penuh cabaran ni macam mana ni? Okay
Jadi sebab tu cabaran pembentukan Malaysia lepas Malaysia terbentuk, dapat kita bila Sabah Sarawak join, kita dah settlekan benda ni. Okay, ini semua adalah saki baki kerakusan British terhadap negara kita. So ini kesan negatif dia. Tiada pembangunan, tiada ekonomi yang terancang. British melepaskan kita dalam keadaan yang teruk sebenarnya. Jadi itu yang ini yang kita cuba. Dan benda ni kita dah cuba waktu betul-betul masa British dah setuju nak dapat kita, waktu lepas pilihan raya sebelum mereka. So kita dah start mula dah. So ada pasal pembangunan usaha ekonomi ini. Ini isu ini isu dia yang kita ada lihat. Okay, so ada satu isu, ada dua isu. Kenapa ada dia asing-asing kan? Saya tutup sekejap. Isu pembangunan ekonomi. Lepas tu itu je. Okay, isu ekonomi satu. Isu ni usaha dia. Okay, saya pernah cerita kat awak tadi. Rancangan Malaysia pertama. Okay. Ini rancangan pembangunan 5 tahun. Ini latar belakang dia. Okay. Kita tengok sekejap buku teks. Okay. Ini latar belakang rancangan pembangunan Malaysia 5 tahun ya. Yang mana bila Malaysia ditubuhkan, kita buat nama baru rancangan Malaysia pertama. Isu ekonomi. Okay, ini isu pasal hasil bumi. Sekejap. Okay, ini taraf hidup. Ini dari segi sosial. Ini dari segi kekayaan ya. Dari segi pendapatan. Dari segi kewangan ya. Okay, ini dari segi kemahiran sosial. Dan last sekali masalah umum, masalah am. Okay, so ada 4 sebenarnya. Jadi saya tengok latihan kita. Latihan kita 1, 2, 3, 4. Okay, 4 tu lah. Atau saya selain. Okay. Okay, students. Okay, saya zoom out sikit. Nampak. Okay, so nampak okay, walaupun kecil tapi saya just nak review saja. Korang nampak ada 4 isu. 1, isu 2, isu 3, isu 4. Usaha mengatasi. Okay, ingat tau. Saya nak bagi nasihat kat sini. 6.4 ni boleh jadi lubuk markah kamu. Boleh jadi lubuk markah. Sebab apa tau? Sebab bila keluar soalan AC, soalan AC, saya tak kata sebab tu tau. Bila keluar soalan AC, ini, okay. Ini kita ada A dulu ya. Ni dah boleh bawa satu soalan AC. Okay. Dan D pun sama. Satu soalan AC. Berkemungkinan. Okay. Jadi saya cadangkan untuk 6.4 ni, kamu ambil A dan D ni, kamu fahamkan dulu, dan kamu hafal TikTok semua A dan D. Sebab kebarangkalian nak keluar salah satu agak tinggi untuk tanya dekat kat AC. Kenapa saya cakap macam tu? Dia takkan tanya B dengan C. Sebab B dengan C tak cukup untuk soalan AC. Okay? Ataupun soalan AC yang akan tanya, okay, bagaimana kerajaan negara ini menangani cabaran isu pembangunan dan ekonomi selepas Malaysia dibentuk. Saya ulang balik. Bagaimana negara Malaysia, negara kita, menyelesaikan, menghadapi isu pembangunan ekonomi selepas gagasan Malaysia dibentuk. Macam mana nak selesaikan cabaran? Macam mana? So, bila dia tanya umum macam tu, kita boleh pilih lah nak A ke, nak B ke, nak C ke, nak D ke, suatu kita. Jadi saya kata untuk jimatkan kos hafalan tu, ada kos hafalan untuk memudahkan kamu,
Okay, untuk play safe, untuk lebih selamat, kamu hafal A dan D. Okay, sebab apa? B dengan C tak perlu bagi saya sebab dia akan tanya, kalaulah tiba-tiba dia tak tanya umum, dia tanya detail. Okay, okay, bagaimanakah Malaysia mengenai isu berkaitan dengan hasil bumi seperti getah dan juga bujtimah, okay, okay, yang mengalami masalah yang serius selepas gagasan Malaysia dibentuk. Okay, disuruh macam tu. Okay. Cuma saya tengok kat sini para pelajar, soalan 64 dia boleh pecah pada dua. Pertama dia akan tanya apakah isu. Soalan kedua tanya bagaimana cara mengatasi. Okay. Sebab tu saya minta awak hafal A dan juga D. Okay, A dan juga D. Sebab kamu tengok isu A dan isu D dah berjumlah 4 isu. 8 isu. Okay. Manakala usaha mengatasi A ada 4, usaha mengatasi D ada 3. So 7. Jadi dia boleh pecahkan pada 2. Jadi kamu kena prepare apa isu untuk jawab esei 8 markah ataupun apa langkah mengatasi usaha mengatasi untuk jawab esei 8 markah. Kat sini. Okay, so di sini ada 7. Ini cadangan saya. Okay. Faham Okay, so boleh korang boleh kecap. So semua ini kamu boleh lihat semua jawapan dia macam biasa. Semuanya ada di sini. Semuanya ada dekat sini. Okay. Yang ni, yang ni saya suka nota buku teks sebab dia nampak tersusun, kemas. Kamu boleh tengok terus. Tak tengok nota saya pun tak apa. Okay. So saya tinggalkan pasal isu pembangunan ekonomi yang A ni pasal apa, B apa. A pasal hasil bumi okay. Sektor ekonomi. A ni pasal sektor ekonomi. B ni pasal taraf hidup, kewangan, pendapatan, kemampuan. Okay. C ni pasal apa tu, pekerjaan, fokus pekerjaan dan kemahiran. Dan D ni pasal masalah sosial lain-lain. Masalah sosial lain-lain. Okay. Okay, jom. Seterusnya kita akan pergi kepada 6.5. Okay, 6.5 tak ada apa pun. Okay, peristiwa 13 Mei ada video. Hari tu ada student tanya saya, cikgu boleh tak bagi tunjuk video? Saya tak sempat tunjukkan. Okay, ni dia. Kamu boleh tengok video ni. Okay. So, yang ini semua kamu boleh tengok kat mana. Ini semua apa tahu? Peristiwa rusuhan. So, kalau peristiwa rusuhan memang ada dalam teks. Tunjuk peristiwa rusuhan. Ini dia. Faktor. Okay. Ni kat sini lah ada peristiwa dia. Inilah faktor dia. Faktor ni. Okay. So, memang ada tulis faktor so baik kita tulis kat sini. Baik kita tulis siap-siap. Ni. Antara faktor. Faktor So kat sini memang fokus dia faktor lah. So peristiwa usaha kaum dia fokus pada faktor sebenarnya. Okay. So bila ada faktor penyebab, dah tahu apa dia punya punca, kita kenalah selesaikan, atasi punca tersebut, kita selesaikan masalah ni kan. Okay. Okay. So apa yang kita buat? Kita buat darurat. So ini detail darurat. So korang boleh tengok buku teks apa yang ada dalam dia ataupun dekat nota. So darurat dia punya detail dia. Okay, ni dia. Benda yang sama. Okay, kat sini pun ada. Darurat. Okay, semua benda yang ada kat sini. Okay, sama je. Sama je Okay. So saya skip. Seterusnya selain darurat, kita ada tubuhkan manggiran. So maksudnya ada 3 usaha. Ada 3 usaha nak atasi masalah rusuhan kaum. Okay. So ada 1 F. 1 F. Okay, yang mana ada pecah-pecahan dia. Ada berapa faktor kat sini? 1,
Kat sini dia tak susun lah. Kalau tengok nota saya ke sini, dia pecahkan. Malaysia ada faktor dia. Ketidakseimbangan dan juga peristiwa pilihan raya. So ada dua lah. Ada dua faktor kat sini. So ada dua faktor sini. Faktor pertama, faktor kedua. Okey. Seterusnya ada 3 usaha. 3 usaha. 3 langkah mengatasi. So pertama kita buat darurat. Okey, yang kedua kita buat mangkiran. Okey, Majlis Gerakan Negara, saya pernah cakap awal itu dia adalah apa? Asal usul Majlis Keselamatan Negara kita. Okey, dan yang ketiga apa yang kita buat? Yang ketiga apa yang dia dilaksanakan ialah mangkiran, dan yang ketiga peranan raja. Bagaimana raja bertindak. Bagaimana raja bertindak. So raja pun ada ambil langkah. Raja DMR. Usaha untuk atasi dua faktor ni ataupun peristiwa sekarang ni, buat darurat, tumbuhkan pasukan yang akan jaga keselamatan sebab tak ada kerajaan. Di darurat tak ada kerajaan, so mangkiran akan ambil alih kerajaan dan raja akan turun campur tangan sebagai pemilik tanah tersebut untuk hentikan, untuk elak mana-mana kerusakan yang mungkin boleh berlaku pada masa akan datang. So itu cara saya faham. Jadi pada faham, saya akan berusaha mudah ni kan. Okay, so saya rasa tak ada masalah kot, boleh skip. So ini isi je lah. Alamak, kalau tengok nanti kau isi lah. Ni apa ni, tanggungjawab mangkiran. Okay. So ini pasal ini apa yang raja kita buat. Ni apa raja kita buat. Asalnya ada tiga negeri. Pertama Perak, Johor dan Pahang. Ya ke? Sekejap. Tengok tadi. Negeri mana? Perak. Perak ada. Ini Perak. Kan ini je. Saya rasa Pahang ada. Sultan Pahang turun Kuala Nipis. Apa? Dia Perak saja. Yang Pahang tu dekat Kilat. Itu yang komunis. Minta maaf, itu yang komunis. itu yang buat kereta 4. Sorry. Okay, so Perak je lah. Nampak Perak saja. Memang Perak nampak punya peranan kat sini. Okay, tak apa. Jom. Kita pergi latihan kita. Jom, ini yang kita nak buat ni. Okay. Cabaran dalam Malaysia. Antara berikut yang manakah merupakan cabaran dalam Malaysia? So, politik di Sabah bukan. Perpaduan kaum. Cabaran pembangunan di Sarawak. So, 2 dan 3 lah. Kan? Apa se-Indonesia pula kan? Okay. Satu dia salah sebab kita kan politik ni politik di Sarawak kan? Okay. Nombor 2. Mengapakah penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak tidak mendapat peluang untuk bersekolah? Siapa nak bagi jawapan? Tu ada buku tab 117 tu. Siapa boleh bagi saya jawapan? Dah terang-terang kata kawasan pedalaman. Ada orang tak ni? Senyap ke? 117. Bukan 117 ni. Siapa ada jawapan terus naik? Terus cakap. B ke cikgu? Kedudukan sekolah di bandar. Betul lah, ada Kamu dah share betul lah? Okay, betul lah? Itu jawapan dia. Okay, so next, nombor 3. Terima kasih siapa yang bagi jawapan. Terima kasih B, terima kasih. Okay, so nombor 3. Tunku Abdul Rahman. Di Parlimen tahun 65 ni. Kamu kena peka tau, tahun 65 ni adalah tahun Singapura keluar.
Singapura jam 63. 65 dia keluar. So tak payah baca ni, lantak dia. Okay. Okay, sebenarnya kena baca. Okay, sebab rupa-rupanya soalan ini ada kaitan apa tu. Tak dapat dielakkan. Okay. Okay, dalam ucapan tersebut. So kena baca lah. Okay, tu. Impossible to arrive at a solution. Okay, mustahil untuk mendapatkan kata putus. So kita menarik diri. Okay, yang mana kita boleh selesaikan dengan cara baik. Okay. So jawapannya apa? C, betul C. C. Okay. So, nombor 4. Okay lah. Baru saya cakap Paraku PJRS. Mak keluar soalan. Okay. Okay, apa jawapan? Ingat ini komunis ancam Sarawak dari segi politik. So, yes. Diorang nak bentuk Republik Komunis. Nak gabungkan Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Nak bentuk Republik Komunis. Okay. Nombor 5. Okay, ini antara detail perang saraf. Okay. So, kawasan putih. Diorang buat pemimpinan awam. Terangkan bahaya komunis. Okay, apa lagi diorang buat? Kad pengenalan ke? Kad baru ke? Macam betul semua. Tak ingat Menyebarkan risalah. Menyebarkan risalah ada? Memang ada kan? Ada, cikgu ada. Okay, thank you. Terima kasih. Okay. Kampung baru ni betul lah perang saraf, tapi dia bukannya apa tu? Dia bukannya dalam bab ni ya. Okay, kampung baru tu dia dalam bab lain. Dia bukannya di bawah perang saraf. Okay. Okay, next, nombor 6. Okay, ini di bawah 6.4. Pasal rancangan pembentukan Malaysia pertama. Rancangan Malaysia pertama. D. Untuk isu peluang pekerjaan terhad. Mengurangkan kadar kelahiran, betul? Dah cek dah? D. Oh, D. Betul lah. Okay, betul. Okay. Jadi diorang pastikan banyak tenaga mahir supaya banyak orang boleh cipta pekerjaan, boleh ambil pekerja-pekerja lain. Okay. Okay, nombor 7. Okay, masih lagi dalam 6.4. Okay, ini pasal isu yang pasal sektor ekonomi. Okay. Ini usaha dia. Ini usaha dia. Yang mana jawapannya? C, cikgu jawapan dia. Betul. Yang nombor 8. Ini bab terakhir 6.5. Okay, ini adalah faktor pertama, ini adalah faktor kedua. Ini jawapan senang lah. Nombor 8 jawapan dia senang ni. Kenapa boleh sampai punca dia nampak macam tak serius. Tapi apa yang menyebabkan diorang sampai bunuh-bunuh? Nama apa rusuhan kaum? So,
Perpaduan kaum lemah. Betul B betul B. Memang perpaduan kaum masih lagi lemah. Okey. Okey. So Maghera dah habis tindakan. Okey. So nombor 9 ni. So saya rasa darurat betul. Yang lagi satu Maghera. So jawapan dia A. Takkan operasi ya. Okey. Okey, next. Nombor 10. Baru je tadi kita tengok soalan tanggungjawab Maghera. Ada banyak tadi kan. So saya nampak tadi ada atas sultan, betul? Lagi satu komunis tak mungkin. Yang penting kembalikan keamanan lah. 1 dan 4 kan. Okay. So jawapan dia B. Okay. So next kita pergi pada soalan struktur. Okay. Okay, terangkan faktor politik yang membawa kepada pemisahan Singapura. Okay, kat mana jawapan dia? Okay, faktor politik. So, kita akan lihat di sini. Sekejap Sebentar. Okay. Sama-sama jawapan. Apa jawapan dia? Yang tadi tu. Ini soalan dia. Pemisahan Singapura. Ni. Ni. Jumpa terus Lee Kuan Yew tak puas hati. Okay, tak puas hati. Dengan apa? Dengan peranan kerajaan Singapura terhad. Lepas tu wujud konflik antara parti pimpinan dia dengan parti perikatan. Parti kerajaan itu nama lama Barisan Nasional. Yeah. Apa lagi? Yang ketiga, dia melancarkan kempen Malaysia. Okay, iaitu menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Okay. So, seterusnya 3 markah jawapan dia. 3 markah. So, faktor politik pertama, apa dia pertama? Tak puas hati. Okay, dengan peranan kerajaan Singapura dalam negara. Yang kedua, tadi tu, okay, wujud konflik antara parti itu dengan parti perikatan. Yang ketiga, dia melancarkan kempen Malaysia. Sebenarnya ini markah dia ada, saya rasa boleh dapat 6 markah ni. Ataupun 5. Okay. Tapi dia minta 3 je. Okay, tak apa. Sejauh manakah faktor ekonomi mendorong pemisahan Singapura? So masih lagi cerita pasal faktor ekonomi pemisahan Singapura. Sebab soalan kita yang atas ditanya apa ni? Okay, nombor 1 peristiwa pemisahan Singapura. Singapore is out. Okay. So soalan A, B, C ni pasal Singapura. So dari segi ekonomi kenapa Singapura berpisah? Okay. So tolong highlightkan perkataan pasaran bersama ni. Common market. Tak faham, bagi faham benda pasaran bersama tu. Tak nak kena faham. Okay. Ada common market ni, ada dekat dalam buku teks. Kita masuk pasaran bersama ni apa. Permukaan pasaran bersama. Menuntut muka. Okay, kamu tulis ni je. 1 markah. Disegerakan. Okay. Dia menuntut pasaran bersama disegerakan. 1 markah. Okay. Berapa markah tadi? 3 markah. Okay. Next. Okay.
Okey, dia tak puas hati apabila Singapura kena apa? Apabila wujud cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Singapura kena bagi kepada kerajaan Malaysia ekstra cukai. Cukai. Singapura kena bayarlah. Apabila wujud cadangan tu dia tak puas hati. Bila wujud cadangan kata Singapura kena bayar ekstra cukai. So dia tak puas hati. So kat situ saya rasa okay, ini satu markah. Okay. 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 Yang seterusnya dia nak kenakan kadar faedah. Okay, terhadap sebahagian daripada pinjaman. Okay, ini satu markah. Ini huraian. Ini huraian. Okay. Yang mana apa? Kerajaan Malaysia ada pinjam 150 juta daripada Singapura untuk bangunkan Sarawak dan Sabah. So, bila Singapura bagi pinjaman, Singapura nak kenakan faedah. Faedah. Bila kerajaan Malaysia pinjam. Okey. So, itu dari ekonomi. So, next. Okay, saya cepat sikit. Okey, apakah iktibar yang anda peroleh daripada pemisahan Singapura? Apa yang kita belajar dari sini? Okey. Apa yang kita belajar sini lah apa? Akhirnya Singapura berpisah sebab apa? Sebab gagal menemui kata putus. So, apa iktibar dia? Apa message yang kita belajar? Toleransi. Okay, dan juga toleransi dan juga bertolak ansur. Amat penting dalam sebuah perundingan. Okay. Mengetepikan ataupun mengabaikan sifat penting diri. Okay, demi kebaikan bersama. Itu saya nampak. Okay, ya. Apa lagi ya? Perbincangan secara lebih bersifat akademik dan tidak terlalu muka emosi. Perlu diamalkan. Okay, itu antara yang kita boleh belajar daripada Singapura. Ya. Kalau jawapan yang simple, bersatu lebih baik daripada berpisah. Ini soalan akibat. Orang boleh bagi apa jawapan? Kan lah, bersatu lebih baik daripada berpisah kan. Ya. Okay. So, sebenarnya kalau korang tengok dekat buku teks ni, ada tulis tau. Kalau saya pergi balik dekat sini cerita pasal Singapura ni. Ni saya tengah share. Mana nampak ya? Sebagai warga negara mereka, kita perlu mengelakkan unsur kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik. Yes. Singapura dan Malaysia berpisah secara baik. So, dalam apa saja masalah atau konflik, setiap perkara perlu diselesaikan dengan cara berhemah, bukan menggunakan kekerasan. Setiap masalah perlu diakhiri dengan cara yang baik. Okay. Okay, so rundingan adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Okay, daripada konflik terus menjadi lebih serius. Baik berunding awal-awal. Kan? Okay, apa so di sini ada jawapan tau kat sini. Jadi korang jangan abaikan benda ni tau. Okay. Seterusnya kita tengok dekat soalan okay. Dah pukul 10 dah pun. Tak sempat juga Okey, saya rasa yang bentuk ancaman komunis tadi kita dah tengok secara detail. So, saya skip. Kan? Ancaman komunis tadi dekat Sarawak kan. Kita tahu dah apa dia. Okey. Okey, operasi Hammer ni. Dia suruh kita jelaskan operasi Hammer ni. Nak lemahkan gerakan komunis. Jom kita tengok kat sini. Okay, macam mana nak tulis jawapan dia, operasi Hammer. Ni dia. Okay, soalan tanya berapa markah ni? 4 markah. So, apa 4 poin yang kita nak masukkan ni? Okay, jom. Okay. Nah, 1.
Okey. Saya rasa yang ni pun jawapan juga ni. Memenangi hati rakyat. 2. Okey Lepas tu kawasan yang pertempatan baru yang dibina ni dikawal sepanjang masa. Lepas tu mereka dikenakan perintah berkurung 24 jam sehari. Okey dah, 4 markah. Cukup. Okey guys. Nampak tu. So kalau korang nak terangkan apakah operasi SEMA, adalah sebuah operasi yang sama kaedah macam rancangan BRICS. Tapi kalau tak ingat ni tak apa. Bagi saya rancangan BRICS pun korang kena ingat. Sebab ini adalah nota confirm. Kena ingat ni rancangan BRICS ya. Kalau korang ingat rancangan BRICS ni, korang dah faham operasi SEMA apa. Saya terus terang kalau korang rasa benda berbaloi, korang pergi tengok balik buku confirm bab 5. Sorry, bab 6 darurat. Baca balik rancangan BRICS, fahamkan betul-betul, dekat situ automatik awak akan ingat operasi SEMA asal apa. Dia akan 2 in 1 confirm. Sebab benda sama. Okay. Cikgu, saya tak boleh nak ingat 7,500 orang ni. Abaikan nombor tu. Okay. Cikgu, saya tak boleh ingat bulan Julai ni, tahun ni. Awak tak cakap benda tu, awak katalah operasi SEMA telah mendirikan pertempatan baru untuk beribu orang Cina di Sarawak. Settle. Gebang lah sikit kan. Okay. Okay. So, yang ni panjang tak boleh ingat. Okay. Pertempatan baru tersebut dikawal sepanjang masa oleh pasukan keselamatan. Okay. Mereka yang telah dipindahkan di kawasan tersebut dikenakan perintah berkurung dalam 24 jam sehari untuk melindungi mereka daripada ancaman komunis. So, 4 markah. Okay. Ini ada kesan Okay. Kalau saya perasan kalau soalan ni dia menjadikan soalan esei. Kalau ini